Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Azman dan saya akan mulakan pembentangan saya dengan pengenalan kepada halal. Perkataan halal berasal daripada kalimah Arab yang membawa maksud dibenarkan ataupun dibolehkan oleh syarak. Dan menurut Kamus Dewan, halal ini bermaksud hukum yang membenarkan sesuatu perbuatan itu dilakukan ataupun diperbolehkan dalam Islam ataupun tidak ditegah oleh syarak. Halal bagi Islam bukan sahaja merangkumi hal pemakanan, namun ianya melibatkan hal-hal di dalam aspek kehidupan. Sebagai contoh yang kita boleh lihat daripada segi aspek pemakanan, ianya merangkumi dari aspek penyediaan makanan tersebut, pengendalian, pengangkutan, pemprosesan dan sebagainya. Bagi aspek perniagaan pula, Islam menggalakkan umatnya untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Dan di dalam Islam, perniagaan ini merupakan satu aktiviti yang sangat mulia kerana ia juga merupakan sunnah dan ibadah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang di atas muka bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, syaitan merupakan musuh yang nyata bagimu." Daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Seterusnya, kita pergi kepada objektif. Objektif yang pertama adalah memberi perhatian kepada pelaksanaan hab halal di Malaysia. Yang kedua, menunjukkan potensi hab halal ini sebagai salah satu medium untuk meningkatkan ekonomi Malaysia. Yang ketiga, untuk mengenal pasti kaitan antara hab halal dan perniagaan Islam. Dan yang terakhir, menjelaskan isu-isu serta cabaran yang berkaitan dengan halal. Kita pergi kepada sejarah hab halal Malaysia. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI pernah melapor jumlah import makanan dan minuman diproses pada 2006 telah meningkat kepada 8.3 bilion ringgit Malaysia berbanding dengan 7.4 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2005. Pasaran makanan halal sejuk dan sejuk beku pula dianggarkan sebanyak 85% daripada keseluruhan pasaran makanan sejuk dan sejuk beku di Malaysia. Sehubungan dengan itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi pusat pengeluaran makanan halal bagi keperluan tempatan dan juga dunia. Kita dapat saksikan beberapa daya usaha sudah dimulakan untuk memberi kesedaran kepada rakyat mengenai pelbagai peluang perniagaan di dalam industri makanan halal. Dengan penekanan terhadap sektor pertanian dan juga industri asas tani oleh kerajaan sekarang ini, peluang perniagaan semakin terselah dan mudah. Sokongan yang diberikan oleh kerajaan menerusi penyediaan pelbagai jenis bantuan dan sokongan juga perlu dimanfaatkan segera. Tambahan pula, proses pengesahan status halal pada produk makanan dan barangan pengguna Islam di Malaysia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM telah bermula pada tahun 1974, iaitu apabila Pusat Penyelidikan Bahagian Hal Ehwal Islam di Pejabat Perdana Menteri memberi surat perakuan halal kepada produk-produk yang memenuhi kehendak syarak. Seterusnya, kita pergi kepada Halal Industry Development Corporation iaitu HDC, merupakan agensi yang diperbadankan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI. Ia mencerminkan pendekatan sinergistik di antara badan-badan kerajaan untuk meningkatkan ekonomi Malaysia melalui pembangunan industri halal. Pada 18 September 2006, HDC telah ditubuhkan bagi tujuan menyelaras pembangunan piawaian audit halal dan juga persijilan untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan halal di Malaysia. Seterusnya dapat menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat di negara ini dalam pasaran halal global. Ekosistem halal Malaysia adalah sangat besar. Terdapat lebih daripada 300 institusi sebagai contoh kementerian, agensi serta persatuan yang terlibat secara aktif dalam melaksanakan program, aktiviti dan sebagainya untuk pemain industri halal. Antara agensi kerajaan yang mengambil bahagian bagi mendukung usaha ini ialah Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, JAKIM, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Standard and Industrial Research Institute of Malaysia, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia dan antara syarikat swasta yang turut terlibat dalam usaha ini ialah TH Global Service Sdn Bhd, Selangor Hub Halal, Melaka Halal Hub Serkam, Penang International Hub Halal, Koperasi Halal Hub Kedah Berhad dan Koperasi Pengedaran Produk Muslim Malaysia Berhad. Terdapat 3 jenis produk hub halal yang berpotensi, iaitu yang pertama, makanan dan minuman, yang kedua, produk kosmetik dan yang ketiga ialah baja pertanian. Yang pertama adalah produk makanan dan minuman. Benda utama yang amat penting di dalam produk makanan dan minuman ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya mestilah berasal daripada bahan-bahan yang halal. Institusi seperti JAKIM sendiri akan lakukan pemantauan agar unsur DNA haiwan yang tidak halal ini tidak akan digunakan di dalam makanan. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah DNA khinzir. Produk makanan dan minuman yang termasuk dalam projek yang dikenal pasti oleh JAKIM adalah termasuk aiskrim, coklat, susu, rempah dan lain-lain. Makanan ringan seperti kentang goreng dan biskut juga tidak terkecuali. Oleh hal yang demikian, pengguna Muslim tidak perlu berasa ragu-ragu lagi terhadap pemilihan produk makanan dan juga minuman. Hal ini kerana telah wujudnya pensijilan halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Saya Nurizatul Huda binti Muhtar dan saya akan sambung slide yang seterusnya iaitu produk kosmetik. Kini ramai rakyat Malaysia telah menggunakan produk kosmetik yang telah disenaraikan sebagai salah satu produk yang halal. Antara produk tersebut adalah seperti gel rambut, shampoo, krim mandian, berus gigi, pelembab bibir dan banyak lagi. Semua produk ini berpotensi untuk ke pasaran luar negara. Industri pembuatan kosmetik telah berkembang secara meluas kerana hasil pembuatannya adalah daripada bahan yang halal. Ini membolehkan pengguna Muslim untuk membuat pilihan untuk menggunakan produk yang memenuhi hukum syarak. Yang terakhir ialah baja pertanian. Seperti yang kita tahu, terdapat baja yang diperbuat daripada najis khinzir di mana ia merupakan najis mughalazah. Dan hukum menggunakan baja tersebut adalah harus dan juga makruh. Baja kompos, baja bunga dan juga baja pokok merupakan baja yang setanding dengan hab halal. Penggunaan baja pertanian daripada najis mughalazah ini boleh menimbulkan keraguan di kalangan pengusaha Muslim di mana ia melibatkan tentang kesucian dan juga kebersihannya. Oleh itu, bagi menghasilkan baja-baja yang halal dan suci, Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia, MARDI, serta agensi-agensi yang terlibat telah melakukan pelbagai usaha agar pengusaha Muslim dapat menggunakan baja tanpa sebarang keraguan. Seterusnya, kita pergi pula kepada potensi hub halal Malaysia di peringkat antarabangsa. Pada masa kini, industri makanan halal merupakan industri yang sedang berkembang pesat. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Unit Penyelidikan Kualiti Makanan UKM, Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi pusat makanan halal di dunia. Potensi pasaran bagi makanan yang halal ini adalah besar sama ada di peringkat domestik ataupun di peringkat antarabangsa. Malaysia telah memperolehi pengetahuan dalam menguruskan industri halal ini melalui pengalaman Malaysia membangunkan promosi halal di dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa serta dalam pembangunan prosedur dan pensijilan. Ini merupakan peranan yang penting bagi Malaysia di dalam usaha untuk menukar pendapat antara satu sama lain dan juga kerjasama yang sangat hebat daripada pemegang kepentingan industri halal global. Malaysia merupakan lokasi yang strategik dan tepat bagi pengeluaran produk dan perkhidmatan untuk pasaran domestik.
Malaysia telah menyediakan perundangan untuk menentukan kesahihan mengenai halal terhadap sesuatu produk itu dengan tanda atau logo halal daripada JAKIM. Selain itu, JAKIM juga telah mengiktiraf halal, ramuan ataupun bahan-bahan mentah, dan ini merupakan kerjasama daripada negara-negara asing bagi memudahkan proses untuk mengimport komponen tersebut. Pasaran antarabangsa ini sangat menilai tinggi dan juga menerima pengiktirafan halal terhadap perkhidmatan dan juga produk-produk. Malaysia juga mempunyai kelebihan dalam pengeluaran produk-produk yang halal kerana Malaysia membawa imej sebagai negara Islam yang berintegriti dalam pengeluaran produk-produk halal. Seterusnya, kita pergi pula kepada slide potensi produk farmasutikal yang boleh dimajukan. Sepanjang sedekat yang lalu, industri farmasutikal Malaysia telah berkembang dengan begitu stabil. Penghasilan produk farmasutikal termasuk ke semua bentuk dos dan penyediaan steril telah menunjukkan kemampuan penghilang di Malaysia. Malaysia merupakan ahli kepada Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Corporation (SKIP) PICS. Ianya membolehkan produk-produk farmasutikal yang telah dikilangkan di Malaysia diterima di peringkat global, terutamanya di negara-negara ahli PICS yang lain. Malaysia juga mempunyai infrastruktur yang maju dan juga boleh dipercayai. Malaysia juga mempunyai makmal pengujian yang khusus untuk perdagangan dan industri halal. Agensi kerajaan seperti SME Corporation Malaysia, MIDA dan juga Halal Industry Development telah menawarkan pelbagai alternatif seperti bantuan perkhidmatan, bantuan pembiayaan dan juga cukai. Sebagai contoh, insentif cukai untuk syarikat industri halal telah dibesarkan termasuk penghilang produk nutraceutical dan juga probiotik. Slide seterusnya iaitu peranan kerajaan, Kastam Diraja Malaysia dan juga Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Usaha ke arah peningkatan kecekapan perkhidmatan tidak dapat lari daripada kerjasama antara kedua-dua agensi ini. Oleh itu, maka wujudlah kerjasama di antara JAKIM dan juga Kastam Diraja Malaysia dalam mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan di pelabuhan. Antara tugas-tugas tersebut adalah seperti memeriksa dan mengesahkan butiran mengenai pengesahan halal oleh badan-badan Islam yang telah diiktiraf. Seterusnya, Kementerian Kesihatan. Pihak kerajaan telah membuka banyak peluang dalam bidang perniagaan dan keusahawanan kepada seluruh rakyat Malaysia. Akan tetapi, yang menjadi pilihan dan terkenal dalam kalangan pengusaha Muslim ialah industri makanan, iaitu menerusi industri kecil dan sederhana IKS. Bagi menjamin kebersihan dan kualiti makanan, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengadakan pengawasan demi menjaga kepentingan bukan sahaja untuk pengguna Muslim, malah untuk pengguna bukan Islam yang juga ingin mendapatkan bahan makanan yang berkhasiat. Kementerian Kesihatan sentiasa meningkatkan prosedur-prosedur dari semasa ke semasa untuk mengawal dan meningkatkan kualiti pemakanan di Malaysia. Okeylah, baiklah, kita pergi kepada slide seterusnya berkaitan konsep perniagaan dalam Islam. Okey, perniagaan ialah pertukaran barang dengan barang ataupun pertukaran barang dengan perkhidmatan. Menurut Syed Sabiq, perniagaan ialah suatu proses iaitu pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan oleh syarak. Kemudian Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa kedudukan perniagaan adalah merupakan suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Sebagaimana sabdanya yang bermaksud 1/10 daripada rezeki datangnya daripada perniagaan. Seterusnya, perniagaan merupakan mekanisme untuk manusia mendapatkan harta dan barangan yang diingini. Dan pensyariatan perniagaan ini sangat penting bagi memenuhi keperluan dan kehendak fitrah semula jadi manusia. Dan akhir sekali, Islam menggalakkan umatnya berniaga tanpa sebarang unsur penindasan dan riba.
Baiklah, kita teruskan slide selanjutnya berkaitan ciri-ciri perniagaan yang dilarang dalam Islam. Baiklah, yang pertama, sebarang bentuk riba, sama ada dalam mendapatkan modal, membuat simpanan, pelaburan dan sebagainya. Seperti mana yang kita tahu bahawa riba ni haram dalam perniagaan disebabkan sifatnya yang menindas dan membebankan. So sebarang cas tambahan atas sebab-sebab tertentu seperti kelewatan membayar ansuran pembelian sama sekali tidak digalakkan, kerana ia akan menyebabkan pelanggan makin terbeban untuk melangsaikan hutang pembelian tersebut. Okey, yang kedua, memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil dalam pelbagai cara dan bentuk seperti mencuri, merompak dan lain-lain lagi. Kita boleh ambil contoh, dahulu ada satu isu berkaitan pembelian iPhone secara pre-order, di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada harga jualan yang ditawarkan di Apple Store. So pelanggan diminta untuk membayar deposit awal dan perlu menunggu kira-kira sebulan hingga 2 bulan untuk mendapatkan iPhone tersebut. Namun pada akhirnya iPhone tak dapat dan wang terbuang begitu saja. So ini salah satu pencurian dalam perniagaan. Okey. Yang ketiga adalah penipuan dalam perniagaan seperti memasukkan status halal, menjual barang tiruan dengan harga yang mahal dan menipu dalam pengiklanan. So kita tak nafikan bahawa perkara-perkara ni masih lagi berlaku dalam kalangan peniaga tempatan kita, yang tidak lain tak bukan untuk mengaut keuntungan tanpa mempedulikan perasaan dan hak pengguna. Perkara ini memang dilarang dalam perniagaan disebabkan pelanggan telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan barang yang berkualiti, bersih, halal dan original. So pihak berkuasa perlu membenteras perkara ini daripada berleluasa dengan tindakan yang lebih tegas. Okey, yang keempat adalah rasuah dalam usaha mendapatkan projek dan peluang perniagaan yang lebih luas. Okey, perkara ini masih lagi berlaku dalam kalangan setengah peniaga tempatan, khususnya dalam mendapatkan tapak perniagaan di pasar malam maupun di bazar Ramadan. Kita tak seperti mana yang kita tahu bahawa persaingan untuk mendapatkan tapak perniagaan sangat sengit, dan kita tidak hairanlah bahawa sebenarnya ada setengah pihak yang berani untuk memberi rasuah kepada pihak atasan untuk mendapatkan tapak perniagaan. So ia dilarang sama sekali dalam perniagaan kerana ia melibatkan cara dan bagaimana kita untuk mendapatkan sumber rezeki yang halal. Okey, yang kelima adalah memonopoli barangan. Okey, memonopoli barangan ataupun menyimpan stok barangan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi ketika mendapat permintaan ataupun stok di kedai lain semakin kurang. So ia memang dilarang disebabkan ia melibatkan kualiti barangan yang akan dijual, kerana barangan tersebut telah disimpan dalam tempoh masa yang agak lama. Dan akhir sekali adalah mengurangkan kadar sukatan dan timbangan. Okay, dalam adab niaga ni biarlah kita berlebih dan jangan terkurang dalam timbangan maupun sukatan. So apabila kita terkurang walaupun 1 gram dalam timbangan dan sukatan, kita telah dianggap telah mengambil hak orang lain dan ianya sangat berdosa sama sekali. So oleh itu berhati-hatilah ketika menimbang dan menyukat barang jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kak Anwar bin Muhammad Mokhtar dan saya akan menyambung presentation yang mengenai kepentingan hab halal. Okey, yang pertama, memberi keyakinan kepada pengguna mengenai status halal sesuatu produk
sama ada ianya makanan, minuman ataupun dan lain-lainnya. Persijilan halal tersebut adalah berasaskan kepada hukum syarak yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memenuhi budaya dan kehendak pengguna yang sentiasa menginginkan sesuatu produk yang memberikan kesan kepada kesihatan diri, menjamin keselamatan dan produk yang berkualiti tinggi. Hal ini kerana pengguna akan berasa yakin dan selamat dalam menggunakan produk yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan oleh pihak yang berautoriti. Yang ketiga, ianya adalah sebagai satu nilai komersial perdagangan, iaitu marketing tools bagi meraih pasaran sama ada di dalam ataupun di luar negara. Hal ini berlaku kerana berlakunya permintaan ke atas produk halal yang meningkat seiring dengan peningkatan pengguna Islam di Malaysia. Seterusnya adalah etika dalam perniagaan Islam. Terbagi kepada 4. Yang pertama adalah penghasilan produk. Terdapat 3 sumber yang utama dalam menghasilkan sesuatu produk, iaitu pengeluaran produk secara beretika, kepentingan persediaan halal dan juga cabaran dalam menghasilkan produk secara beretika. Sebagai contohnya, menjaga kebersihan diri dan juga premis, melakukan kajian dan penyelidikan yang dikenali sebagai R&D terhadap sesuatu produk, dan juga penggunaan bahan mentah yang suci dan bersih, iaitu halalan thayyiban. Setiap produk yang dihasilkan adalah mesti memenuhi prinsip-prinsip asas pengeluaran produk dalam Islam, termasuklah suci dan bersih, menepati konsep maslahah, mencapai maqasid syariah, dan juga berdasarkan kepada keutamaan yang diharuskan, iaitu al-awliyat, serta produk tersebut tidak mendatangkan kemudaratan kepada penggunanya. Kedua adalah pemasaran produk. Muslimpreneurs adalah disarankan untuk menggunakan konsep 5P yang terdiri daripada yang pertama, produk atau perkhidmatan, tempat, harga, promosi dan juga manusia. Proses pengiklanan produk ianya diambil kira seperti telus dan benar, penentuan harga yang munasabah dengan sesuatu produk, tiada amalan diskriminasi serta tiada unsur paksa dan penipuan dalam memasarkan sesuatu produk. Mereka lebih cenderung untuk meningkatkan kadar jualan syarikat adalah melalui hubungan baik dengan pelanggan serta penonjolan peribadi diri dan etika yang baik, seperti menggunakan duta ataupun ikon produk yang tepat dengan prinsip-prinsip Islam. Seterusnya yang ketiganya adalah kepengurusan kewangan. Terdapat 3 sumber utama dalam menguruskan kewangan, iaitu bebas dari unsur riba, ketidakpastian iaitu gharar, dan yang terakhir adalah perjudian iaitu maisir, sebagaimana yang dinyatakan secara jelasnya di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Seterusnya, memastikan semua sumber-sumber perniagaan iaitu perolehan dan perbelanjaan pendapatan perniagaan dilakukan sesuai dengan ketetapan di dalam Islam. Islam juga telah menggariskan 2 panduan asas terhadap perbelanjaan dari pendapatan perniagaan, iaitu yang pertamanya perbelanjaan terhad kepada tujuan-tujuan yang halal saja. Yang kedua adalah perbelanjaan dilakukan berdasarkan kepada keutamaan, iaitu al-awliyat. Yang terakhir iaitu yang keempat, pengurusan sumber manusia. Islam telah menyarankan agar hubungan di antara kedua-duanya, iaitu pekerja dan juga majikan, harus dibina berdasarkan
kerangka ajaran Islam iaitu Hablum minan Nas. Pekerja-pekerja yang akan dilantik adalah berdasarkan kepada kelayakan, kemampuan dan juga keinginan mereka untuk bekerja di dalam sesebuah syarikat. Kemampuan syarikat juga turut diambil kira sebelum seseorang pekerja itu dilantik ataupun diambil bekerja. Dan yang terakhir, penetapan gaji dan upah juga turut dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang di atas. Terdapat beberapa faktor yang lain seperti garis kemiskinan, kos hidup serta gaji minimum dalam penentuan gaji dan upah para pekerja. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halwani binti Cik Ahmad. Saya dan Fatin Zulaikha akan menjelaskan beberapa isu semasa serta cabaran berkaitan hak halal dan perniagaan Islam. Isu pertama yang akan saya bincangkan ialah isu vaksin COVID-19. Antara persoalan-persoalan yang timbul berkaitan isu vaksin ini, adakah vaksin COVID-19 ini mengandungi unsur haram seperti khinzir dan sebagainya. Oleh itu, sebelum menjawab persoalan ini, kajian yang saya dapati, isu berkaitan vaksin ini telah lama diperbincangkan. Oleh itu, antara perkara yang telah dijelaskan ialah berkaitan dengan konsep istihalah dan istihlak yang digunakan dalam fatwa semasa mengenai kehalalan vaksin. Daripada Dr. Abdul Rahman A. Syukur, definisi yang beliau jelaskan ialah istihlak adalah sebilangan kecil bahan haram yang digabungkan dengan bahan suci yang lebih banyak sehingga beberapa sifat dan ciri asalnya yang terkandung dalam bahan itu hilang. Istihalah pula ialah suatu proses semula jadi yang memberi kesan kepada terbentuknya hukum baru daripada haram menjadi halal. Beliau juga menjelaskan beberapa kategori hukum. Yang pertama, jika ada vaksin lain yang lebih suci dan diyakini sumbernya, vaksin yang ada unsur haram tidak boleh digunakan. Yang kedua, jika keadaan bersifat darurat, menyelamatkan nyawa, jadi vaksin yang ada unsur haram dibenarkan kerana menjaga nyawa. Pendapat lain daripada Dr. Muhammad Mushidi Muhammad Noor, majoriti ulama kontemporari berpendapat istihalah daripada khizir dibolehkan dengan syarat proses berlaku dengan sempurna dan mengubah zat asalnya kepada sesuatu zat yang lain. Jika proses istihalah diragui akan keberhasilannya, sebagai contoh, proses perubahan zat asal tidak berlaku dengan lengkap, maka ia tidak boleh digunakan. Pendapat-pendapat ini dinyatakan bagi menjawab persoalan-persoalan yang timbul dan menghilangkan keraguan terhadap umat Islam jika vaksin tersebut mengandungi unsur haram. Jadi berdasarkan maklumat yang telah saya perolehi, dapat dinyatakan bahawa semua vaksin COVID-19 yang diberikan kepada rakyat Malaysia tidak mengandungi unsur haram seperti bovin, lembu, porsin, babi. Sekaligus tidak timbul vaksin berkenaan tidak boleh digunakan umat Islam. Okey, seterusnya, apakah perkaitan isu vaksin halal dalam perniagaan Islam? Berdasarkan isu vaksin ini, dapat dijelaskan bahawa Malaysia mempunyai potensi dalam memajukan ekonomi negara dengan memperkasakan hak halal Malaysia. Kerana Malaysia mempunyai kelebihan dalam sistem persijilan halal yang sistematik dan diiktiraf antarabangsa. Dan sehinggakan ramai pengeluar vaksin ini menyatakan hasrat untuk meletakkan Malaysia sebagai hub penghasilan vaksin bagi rantau Asia Tenggara dan negara Islam di seluruh dunia. Jadi, hal ini membantu dalam meningkatkan perniagaan Islam dan memajukan ekonomi negara Malaysia. Seterusnya, dalam memajukan ekonomi negara Malaysia, Malaysia telah melaksanakan beberapa projek seperti projek vaksin halal. Jadi, terdapat beberapa cabaran dan cara mengatasi dalam menjayakan projek vaksin halal ini. Okey, cabaran utama dalam mewujudkan industri vaksin halal di negara ini ialah proses penghasilan produk vaksin yang rumit dan memakan masa yang panjang. Secara amnya,
Fasa pembuatan vaksin ni memakan masa antara 9 hingga 10 tahun dan memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi dalam menghadapi perkembangan semasa seperti penghasilan vaksin COVID-19 ni, dia cara mengatasi dan menjayakan projek vaksin halal, pihak yang terlibat dalam penghasilan vaksin COVID-19 ini mampu menghasilkan dalam jangka masa yang lebih pendek melalui teknologi baharu seperti mRNA serta memanfaatkan teknologi-teknologi lain. Cara mengatasi yang kedua ialah bekerjasama. Hal ini juga dapat dibuktikan pada tahun 2017, sebuah syarikat farmasi tekstual iaitu Pharmaniaga yang berpusat di Malaysia menyuarakan pihaknya bekerjasama dengan pengilang vaksin yang berpusat di Delhi dalam menghasilkan dan menjayakan vaksin pada tahun 2022. Akhir sekali ialah kebergantungan kepada ilmu dan maklumat. Jika Malaysia benar-benar mahu menjayakan projek vaksin halal ni dan berhasrat untuk menjadikan pengeluar utama vaksin halal di rantau Asia Tenggara dan dunia Islam. Oleh itu, untuk mengatasi cabaran ini, kebergantungan kepada ilmu dan maklumat itu sangatlah perlu. Ia seperti seorang pakar pharmaceutical University Science Malaysia USM iaitu Prof. Zahari Ismail. Beliau menyatakan pihak universiti terbabit pernah mengadakan lawatan ke Cuba dan mendapat taklimat mengenai kaedah penghasilan vaksin menggunakan elemen tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, pihak yang terlibat perlu mengatasi cabaran ini dalam menjayakan projek vaksin halal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Fatin Zulaikha binti Tuan Muhammad Rukimain. Saya akan meneruskan pembentangan dengan isu daging kartel import. Maksud kartel ialah satu kumpulan pengeluar bebas secara rasmi yang bertujuan untuk menaikkan keuntungan kolektif mereka dengan cara menetapkan dan meletakkan harga, mengehadkan makanan atau apa-apa perkara ketat yang lain. Pada 2 Disember tahun lalu, telah terbongkar modus operandi kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkusnya semula dengan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia yang beroperasi di sebuah gudang di Senai. Hal ini telah mengejutkan banyak pihak termasuk rakyat yang biasa membeli daging tersebut. Setelah tersebarnya tentang daging import daripada pelbagai negara, muncul pula laporan bahawa di dalam daging import berkenaan mempunyai daging kuda dan kangaroo diimport. Hal ini menimbulkan keresahan penduduk Malaysia yang beragama Islam akan status halal produk daging tersebut. Kebiasaannya, taktik jahat yang digunakan oleh kartel daging import adalah dengan mengimport daging sama daripada sumber-sumber yang sah serta mencampurkan daging-daging yang berstatus halal dengan daging yang tidak mempunyai sijil halal yang sah. Perkara ini mengakibatkan status halal daging berkenaan diragui serta memerlukan penelitian semula. Strategi ini adalah bertujuan untuk mengelakkan cukai dan membayar kos sijil halal. Jadi, kita sebagai umat Islam perlulah mengikuti penetapan syariat supaya memilih makanan suci dan halal. Meskipun begitu, berdasarkan isu kartel daging import yang terjadi, sekiranya pengguna sudah pun memakan daging yang pada awalnya diyakini halal, kemudian diragui status halalnya atas sebab dipalsukan logo halalnya, maka hukum memakan kartel daging berkenaan dimaafkan kerana dilakukan dengan tidak sengaja. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5, maksudnya, dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, cabaran dan cara mengatasi yang boleh digunakan di Malaysia. Cabaran utama yang dihadapi ialah kurangnya penjual daging tempatan yang menyebabkan negara bergantung kepada daging negara luar. Jadi, untuk mengatasi cabaran ini, kerajaan mestilah mewujudkan skim bantuan terhadap usahawan ternak desa tempatan
untuk membabitkan diri dalam proses pembekalan daging mentah kepada sektor runcit dalam negara. Ini dapat memastikan jaminan halal daging mentah dan keselamatan makanan terjamin serta bekalan daging mentah import dapat dikurangkan. Cabaran seterusnya ialah pengguna dan pembeli sukar mendapatkan maklumat barang secara terperinci. Cabaran ini dapat diatasi dengan kerajaan memanfaatkan penggunaan teknologi dengan mewujudkan aplikasi kod QR bagi memudahkan pengguna atau pembeli mengimbas dan mendapatkan maklumat terperinci seperti status persijilan halal pembekal, logistik dan peruncit. Kesimpulannya, hab halal dan perniagaan Islam saling berkait rapat dalam memajukan ekonomi negara. Perkembangan industri halal di Malaysia amat memberangsangkan dan menunjukkan perkembangan yang positif ke arah merealisasikan hasrat untuk menjadi negara utama dalam menawarkan produk halal kepada dunia. Pada perspektif syarak, perkataan halal sudah cukup sebagai penanda aras bahawa sesuatu barangan itu dibenarkan atau harus digunakan sama ada dari segi hukum, keselamatan dan mutu. Halal bukan sahaja hanya tertumpu kepada produk makanan dan minuman, namun ia adalah bersifat menyeluruh termasuk perkhidmatan seperti kewangan, logistik, pelancongan, kosmetik dan farmasutikal. Sekian daripada kami. Terima kasih.